Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dilaporkan sedang menerima rawatan di HKL sejak 4 September selepas mengalami sakit perut ketika menjalani hukuman di penjara Kajang. Beliau yang sebelum ini disabitkan bersalah kerana menyeleweng dana 42 juta milik SRC International SDM BHD bagaimanapun berada dalam keadaan stabil dan sedang melalui kesemua pemeriksaan perubatan yang diperlukan. Anaknya, Noriana Najwa menerusi hantaran Instastory selepas itu memaklumkan bapanya itu sememangnya sering mengalami masalah perut yang berulang. Menurut Noriana, Najib seorang yang susah untuk mengadu tentang kesakitan yang dialaminya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain sehingga sanggup merisikokan diri sendiri. Tambahnya lagi, dia dan keluarga berharap bapanya itu mendapat rawatan yang sepenuhnya bagi memastikan tahap kesihatan Najib kembali pulih dengan baik. Menurut pegawai khas kepada Najib, Muhammad Mukhlis Maghribi berkata ahli parlimen pekan itu dalam keadaan stabil dan melalui semua pemeriksaan kesihatan serta rawatan yang diperlukan. Sebelum ini, berita mengenai hukuman penjaranya meraih liputan media bukan sahaja dalam negara tetapi juga antarabangsa yang menggambarkan dirinya jatuh dari tampuk kekuasaan dan terus ke penjara. Ia susulan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ke atas Najib yang didapati bersalah pecah amanah menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta milik SRC. Antara media antarabangsa yang melaporkan berita mengenai nasib Najib adalah CNBC iaitu syarikat saluran berita Amerika Syarikat menerusi artikel bertajuk Mahkamah Tinggi Malaysia hantar Najib ke penjara selepas bekas Perdana Menteri itu kalah rayuan akhir. Menurut CNBC dalam laporannya, Najib dikenakan hukuman sedemikian selepas didapati bersalah terhadap penyelewengan dan pengubahan wang haram dana negara berkaitan syarikat 1MDB. Bukan itu sahaja, berita tersebut turut dilaporkan oleh pelbagai akhbar dari kuasa-kuasa besar dunia seperti United Kingdom, Perancis, Jepun serta Hong Kong, negara Timur Tengah dan juga negara jiran seperti Singapura dan Thailand. Dalam perkembangan terbaru, tindakan Najib menyaman bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas pada 22 Oktober tahun lalu berhubung dakwaan salah laku dalam jawatan awam kerana mengemukakan pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri itu telah ditolak. Ini berikutan saman yang difailkan Najib itu telah menyalahgunakan proses mahkamah kerana 4 kes terbabit belum diputuskan. Najib ketika ini masih lagi dibicarakan terhadap pertuduhan penyelewengan dana 1MDB dan pindaan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB serta 3 tuduhan pengubahan wang haram 4.7 bilion. Peguam Alan Gomez yang mewakili Tommy berkata Najib tidak memohon relief menerusi pernyataan tuntutannya dan ia menunjukkan beliau tidak mencabar budi bicara pendakwa raya dalam mengemukakan 4 kes berkenaan. Walau bagaimanapun, Peguam Datuk Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin yang mewakili Najib berkata, plaintif tidak mencabar 4 kes terbabit tetapi tindakan Tommy sebagai Peguam Negara ketika itu dan persoalan sama ada ia mendedahkan salah laku jenayah olehnya. Pendengaran di hadapan Hakim Datuk Ahmad Bachi bersambung 21 Oktober ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku.